Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah dapat kita sambung. Okey, kita sambung subjek UPKK. Okey, hari tu saya dah cerita tentang sirah. Tahun 3, 4 dan 5 saya banyak cerita pada tahun 3 lah. Fokus sebab ramai yang tak masuk tahun 3. Okey, jawi Ustazah Khadijah semalam. Okey tak? Okey. Okey. Hari ni akidah Ustaz Ali. Okey, esok Ustazah Khadijah balik, Jumaat Ustaz Ali balik. Okey, berharap. Alright. Kita tengok pada buku akidah. Okey, untuk buku nota ni, baru Ustaz dah dimaklumkan Ustazah Khadijah, tahun 5 belum dapat lagi. Betul semua? Tahun 5 belum dapat lagi buku nota menggapai 8A UPKK. Buku tebal nota tu. Betul Ada yang tahun 5 dah dapat ya? Tak ada. Tak ada semua tak dapat kan? Okey, macam ni. Sebab masalah PKP sepatutnya Ustazah bagi ada tarikhnya bagi, tapi sebab PKP jadi Ustazah tak sempat lah nak bagi dan kamu kena duduk di rumah masing-masing. Okey, sebab benda ni tak dapat nak dielakkan. Jadi sebenarnya sebahagian besar daripada kamu dah beli dah buku tu, dah bayar dah pada sekolah, dah patut dapat. Okey, tapi sebab nak cepat dan kita nak guna untuk bulan ni dan bulan akan datang, kita periksa mungkin bulan 10. Jadi bulan 8 dan 9 kita kena guna buku nota ni. Okey. Sebab setahu Ustaz ada yang tak ada buku tahun 3, ada yang tak ada tahun 4 dan nota ni penting. Okey, nota ni penting sebab dia ringkaskan dan senang kita nak ulang kaji. Okey. Jadi boleh beli dekat Shopee. Siapa tak faham bolehlah tanya Ustaz Ali macam mana. Beli kat Shopee. Ustaz ada bagi link hari tu, beli kat Shopee dulu. Okey. Nanti yang buku yang dah bayar tu nanti Ustaz bagi Ustaz pulangkan duit balik. Okey, tahun 5 faham tak? Umairah tak apalah. Mak kamu jumpa Ustaz nanti esok. Umairah. Yang lain yang duduk jauh boleh belilah dekat Shopee. Okey. Tahun 6 dah dapat dah, tahun lepas patutnya. Ada tahun 6 yang tak ada lagi buku ni, buku teks atau hilang ke? Buku nota ni tahun 6. Semua dapat tahun 6. Okey, tak apa memasa. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, baik. Hari ini kita akan tengok subjek akidah. Okey. Sebenarnya akidah tak banyak. Okey, banding dengan sirah. Sirah banyak kita nak kena tengok. Akidah tak banyak. Okey. Kita tengok skrin. Bagi nampak tak skrin? Nampak Okey. Beriman, pertama beriman kepada kitab, tapi sebenarnya rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada kiamat, beriman kepada Rasul, beriman kepada
bagi qada dan qadar. Okey. Ada 6. Allah, malaikat, malaikat tak sebut sorry. Malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada dan qadar. 6. Okey. Jadi tahun untuk UPKK ni beriman kepada kitab, fokus. Okey, kitab senang je, ada 4 je, tak banyak. Kitab yang wajib diimani, diketahui ada 4 saja, tak banyak. 4 je. Okey. Kemudian beriman kepada hari kiamat, ini penting. Okey, kita akan tengok nanti. Okey. Ini rukun iman yang pertama. Kita ada berapa tajuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 je, tak banyak. Okey. Jadi ini rukun iman yang kedua. Betul? Ini rukun iman yang ketiga. Okey, kemudian ketiga pula. Kedua, Rasul, kemudian langkah kepada kiamat pula terus. Kelima, dan qada dan qadar. 6. Okey, ni rukun iman sorry. Ni qada dan qadar. Ni 6. Bumi ke. Okey. Jadi, kalau kita tengok sebenarnya pembahagian buku teks, dia cerita pasal rukun iman. Nanti kamu nampak macam tak betul ni. Dia beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat. Tiba ada sifat wajib-wajib bagi Allah. Kenapa? Kenapa ada sifat wajib? Sifat qudrah dan iradah. Okey? Okay, sebenarnya buku ni dia campur pelajar. Bukan kamu 1 tahun tu kamu belajar pasal rukun iman je. Tak ada. Kamu ada campurkan dengan sifat wajib bagi Allah. Okey? Sifat Allah lah yang 20 tu. Tapi kita tak cerita semua. Jadi faham Dia bukan sebab kalau kamu tengok dari sini 3 tahun sekali kamu akan nampak beza dia. Okey? Nampak macam ada ganggu tiba-tiba antara 5 dengan 6 ni ada kacau. Bukan kacau lah, ada selit. Okay, sebenarnya tidak. Dalam macam kamu belajar tilawah Quran lah. Kamu ada belajar pasal tadarus, betul, ada belajar pasal tilawah, hafazan, tafsir, tajwid, betul tak? Bukan 1 tahun tu kamu belajar tilawah je, kan? Ada masuk subjek lain kan? Masuk bab lain kan? Macam ni juga. Ini bahagian lain. Okay? Sekejap saya buat sini bagi nampak sikit. Kita ambil warna biru. Okay. Ini bahagian lain. Okay? Bahagian lain. Okay? Okay, jelas Okay, jadi dua ya, Allah dengan malaikat dah selesai. Okay, rukun iman kepada kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Okay, 3. Padahal sebenarnya ada 3 lagi dah selesai. Okay, pada tahun yang sebelum tu. Okay, jadi untuk ni sifat-sifat wajib bagi Allah. Okay, ada, nanti kita tengok. Lepas tu sambung pada ni, sifat qudrah dan iradah, ilmun dan haya. Okay, ini sifat Allah tu. Okay, kemudian habis tu kita pergi ke bab yang baru, sifat wajib dan mustahil bagi Rasul pula. Ini bagi Allah. Okay, ini bagi Rasul pula. Okay, ini sambungan dia. Ini lain ada 2. 3, wajib, mustahil, harus. Nampak 1, 2, 3. Bahagian untuk sifat bagi Rasul. Wajib mesti ada, mustahil tak boleh ada, mustahil boleh ada, dan harus. Boleh ada dan tak boleh ada. Sebagai harus ni sebagai sifat manusia. Okay, setakat ni faham pembahagian ni? Keliru tak? Hello? Yang lain keliru tak? Tak kan? Nampak Faham tak? Yang ini pasal Rasul. Yang ni pula, yang 3 ni Allah, 5 Allah, 6 pun Allah. Okey. Yang 3 ni pula adalah rukun
rukun iman. Ustaz conteng lah. Okay, faham Nampak tak dia macam tu? Tapi sebenarnya senang je. Kalau boleh buat kat buku, kamu naikkan beriman kepada qada dan qadar ni. Kamu naikkan beriman kepada qada dan qadar ni naik ke atas. Okay? Cuba susun dalam kepala kamu Beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Okay? Kemudian baru kamu ambil sifat wajib bagi Allah, sambungan dia ke nombor 5 ni. Sifat kudrat dan iradah, sifat ilmun dan haya. Itu Allah. Sifat Allah. Habis tu, bawa kepada Rasul pula. Sifat wajib, mustahil dan harus. Jelas Ini saja untuk IPKK. Tak lebih pada tu. Senang Tak, setakat ni faham tak tajuk ni? Setakat ni faham tak? Faham. Okey, bagus. Faham. Kita tengok yang beriman kepada kitab. Okay, yang pertama je beriman kepada kitab. Okay. Beriman kepada kitab. Ada 3, ada 4 sahaja. Tak payah pening, tak payah kita peningkan kepala. Ada 4 je. Okay. Al-Quran confirm, kita dah tahu. Iaitu Nabi Muhammad. Zabur, Taurat dan Injil. Kita kena hafal. Okay. Zabur siapa? Taurat siapa? Injil siapa? Okay. Senang sahaja. Zabur kepada Nabi Daud. Kalau kamu tengok zaman. Okay. Musa dulu Kalau ikut zaman Musa dulu. Baru dah Daud. Okay. Okay, kita tengok Ibrani ni bahasa Yahudi. Okay, Ibrani bahasa Yahudi. Kenapa Daud dengan Musa sama? Okay. Sebab Daud dan Musa adalah orang Yahudi. Okay. Jadi mereka menggunakan bahasa Ibrani. Tulis baris. Ibrani. Okay, kalau Isa pun, Nabi Isa pun adalah orang Yahudi juga. Tetapi Nabi Isa menggunakan bahasa Syriani. Ma. Meru tadi Dimas Mia sebab tiba tadi dia tadi ni. Okey. Boleh Nabi Muhammad confirm bahasa Arab. Kita punya tajuk bahasa Arab pun tak panggil bahasa Arab, kita panggil lughatul Quran, lughah bahasa Al-Quran. Okey, jadi kena ingat. Zabur dengan Taurat sama. Syriani walaupun Nabi Isa orang Yahudi tapi dia baginda menggunakan bahasa Syriani. Al-Quran pula confirm lah bahasa Arab. Tak ada masalah. Okay? Okay tak? Tapi kalau ikut zaman Musa dulu, Nabi Musa. Baru Nabi Daud. Kemudian baru Nabi Isa. Last kali Nabi Muhammad. Okay? Sebab Nabi Musa antara bapa kepada antara Nabi penting lah untuk orang Yahudi. Tapi ingat dia, Zabur Daud, Taurat Musa, Injil Isa, Al-Quran Muhammad. Okay. Kalau kamu tahu kitab Injil, Bible, biasa orang cakap Bible. Taurat Musa. Okay. Zabur dia, Nabi Daud. Ingat tau, kena hafal nama-nama ni dan bahasa dia. Kena tahu nama kitab, nama Nabi yang diutuskan dan juga bahasa. Okay. Lepas tu kalau soalan bertanya tentang pengertian. Apa itu kitab? Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kalam Allah yang diturunkan. Kalam Allah ni mesti turun ke bumi lah. Yang diturunkan, diwahyukan. Kepada siapa? Nabi dan Rasul. Tak boleh orang biasa. Nabi dan Rasul. Okay. Melalui apa? Malaikat Jibril, mesti melalui malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Okey. Kenapa? Okey. Mula kalam Allah, apa dia? Okey. Macam mana? Bagaimana? Macam mana Ustaz nak buat? Apa? Okey. Bagaimana? Bagaimana diturunkan? Melalui malaikat Jibril. Siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Melalui siapa?
dari ataupun melalui malaikat Jibril. Kenapa? Kenapa? Sebagai panduan hidup manusia yang lengkap. Jelas tak? Mula kita tahu kalam Allah. Apa tu kalam Allah tu? Kata-kata Allah. Kalam. Kalam ni adalah kata-kata. Kalam jama'i. Pernah dengar kan? Kata-kata. Okay? Bagaimana dia? Diturunkanlah daripada atas ke bawah. Okay? Daripada langit ke bumi. Okay. Kepada siapa dulu? Kepada siapa? Nabi dan Rasul. Bukan orang biasa. Okay? Kitab ni dengar kitab ini bukan maksud wahyu tu. Wahyu tu untuk semua manusia lah. Semua untuk kaum atau kalau Nabi Muhammad, kaum Nabi Muhammad lah. Seluruh manusia lah. Okay? Dari mana? Melalui siapa? Malaikat Jibril. Lepas tu kenapa? Kenapa kena bagi kepada Rasul? Nabi dan Rasul. Kenapa kalam Allah ni kena bagi kepada Rasul? Bagi sahaja ke? Tak ada. Ada sebab dia. Sebagai panduan hidup manusia yang lengkap. Okay. Jadi mengandungi apa? Dalam kalam Allah ini ada apa? Peraturan hidup, akidah dan syariat. Okay. Syariat ni lebih kepada hukum hakam. Okay. Akidah ni tentang keesaan Allah, kekuatan, mengisahkan cerita tentang tauhid, benda-benda yang gaib yang tak nampak dan sebagainya. Peraturan hidup ni macam hukum hakam. Okay, syariat ni lebih kepada hukum hakam juga sebenarnya, tapi lebih pada ibadat dan sebagainya. Okay, jadi hukum beriman kepada kitab wajib. Memang jelas, kalau tanya soalan ni semua orang tahu. Beriman adalah wajib. Okay, jadi kelebihan ni apa? Mesti kita nak tahu. Okay, kelebihan Al-Quran. Okay, kita sebagai umat Nabi Muhammad paling terbaik adalah Al-Quran. Adalah mujizat maknawi, betul kan? Mujizat terbesar untuk para rasul adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan mujizat terbesar maknawi. Ingat, kita dah belajar dah. Iaitu Nabi Muhammad. Isinya terpelihara sehingga hari kiamat. Ingat. Ini dah cerita, semua tahu dah ni. Membaca dan mendengar beroleh pahala. Kamu dengar saja orang baca Quran dapat pahala. Okay? Kamu baca lagi lah dapat pahala. Okay? Sebab membaca dan mendengar itu adalah ibadah. Okay, menjadi penawar dan penyembuh segala penyakit. Boleh digunakan penyakit-penyakit hati dan sebagainya. Penawar lah, ingat penambah. Okay. Isi kandungannya lengkap kerana merangkumi segala aspek kehidupan. Jadi lengkap, ingat lengkap. Lengkap. Okay, kenapa? Segala aspek kehidupan. Dah cerita pasal muamalat, cerita pasal macam mana nak jadi manusia yang terbaik dan sebagainya. Okay, mencari ilmu, semua ada dalam Al-Quran. Okay, faham tak sekarang ni, sekat ni Al-Quran beriman kepada kitab. Kita tengok dalil naqli. Okay. Jadi kalau Ustaz nak cakap senang je akidah ni. Okay, pengertian. Okay, pengertian. Lepas tu apa benda tu? Pengertian lah semua. Okay. Kemudian hukum dia. Kemudian kelebihan dia. Ataupun ni sebagianlah fakta lah, fakta. Kemudian dalil dia. Mestilah dalil. Adakah benda-benda ni kita tak boleh main reka-reka. Mesti ada dalil. Okay. Mesti ada dalil naqli. Dalil naqli ni adalah dari Al-Quran atau hadis. Tapi kalau dalil akli daripada akal fikiran. Okay. Soal Nisa ayat 136. Ingat je. Okay. Kemudian akibat. Dia senang je. Akibat dengan faedah ni kita lawankan je. Akibat atau kelebihan. Okay. Malas berusaha akan jadi rajin berusaha. Hasad dengki hati jadi cari hasad dengki macam itulah. Hati yang baik lah. Okay. Tidak mendapat rahmat Allah, dapat rahmat Allah. Bangga diri, tawaduk ataupun rendah diri. Tiada panduan hidup, ada panduan hidup. Nampak tak? Senang je kalau soalan tiba tanya pasal apakah hikmah beriman kepada kitab. Kamu dah mula menggelabak lemak. Saya tahu akibat dia macam mana ni. Jangan risau, jangan relax. Okay, jangan mengelabak. Okay, kita lawankan je. Kata
Antonim kan dia. Faham tak? Senang tak? Okey, nanti kita buat soalan. Okey. Okay. Bulatkan hukum beriman kepada kitab wajib. Okay. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, Isa, Injil, Musa, Taurat, Daud lah. Daud. Okay, macam tu. Kalau kita dapat ingat 3 pun, kita dah boleh agak yang itu Daud. Okay. Itu ada Nabi Daud. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan kepada dalam bahasa. Ini bahasa okay. Okay, dan dengar juga kalau ada soalan, perhatikan kalau ada perkataan kecuali. Ada perkataan kecuali kena hati-hati. Kena hati-hati. Sebab masuk kecuali, kita kena pilih yang salah sahaja, yang tak sama dengan penyataan ni. Berikut merupakan faedah. Okay, gariskan faedah. Jadi kita tak nak faedah. Jadi kita tak nak faedah, kita kena ambil akibat. Sentiasa berada dalam lindungan Allah, salah satu faedah. Betul. Melakukan Betul. Faedah. Melakukan kejahatan, bukan faedah. Rajin berusaha, faedah. Benda baik, positif. Pedoman hidup, betul. Positif. Jadi jawapan dia adalah bulatkan sahaja. Nampak lah Kena hati-hati kalau ada kecuali, melainkan. Kena perhati tu. Okay, soalan kadang ada soalan trik macam tu. Okay, dah. Ada soalan tak untuk kitab? Ada tak soalan untuk kitab? Tak. Jelas Dia sebenarnya kamu dah tahu dah ni. Ni ulang kaji sahaja. Saya nak cepat. Okay, kita nak, kalau boleh kita sebelum pukul 4 kita habis kelas kita. Kamu buat aktiviti je. Okay. Dah habis kita mulakan bab yang seterusnya, iaitu beriman kepada hari kiamat. Okay. Ada 3 saja, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat dan beriman dengan qada dan qadar. 3 tu je. Jangan pening-pening. Rukun iman dia ambil 3 yang akhir. 3 yang akhir pula. 3 perkara tu je. 3 lagi tak apa, tak payah sentuh. Okay. Okay, hari kiamat ialah, ini pengertian. Okay. Apa itu hari kiamat? Hari kebangkitan. Okay. Kiamat. Kiam. Siapa tahu kiam? Kalau ustaz masuk, qiyaman. Kan? Kita pernah ajar kan? Nak bangun. Bangun. Kalau bahasa Melayu bangun. Kalau bahasa Arab, qiyaman. Bangun. Bangkit. Betul tak? Jadi qiyamah tu macam tu lah. Qiyam, bangun. Bangkit. Hari kebangkitan. Ingat. Okay. Kebangkitan semula. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala selepas kehancuran alam ini. Okay. Allah cipta makhluk. Hancur. Mati semua, masih tak ada yang kekal. Mesti mati. Kemudian dibangkitkan kali kedua. Ni pertama. Ni KO. Okay, ini yang kedua. Faham tak? Bangkit yang kali yang kedua. Yang kedua. Okay. Hancur yang ni. Yang kedua ni lah. Faham Okay, tengok nama-nama hari kiamat kena hafal. Wajib hafal. Tak nak kena hafal. Senang. Sebab ini nama-nama ini disebut dalam Al-Quran. Senangnya. Yaumul hisab. Hisab. Ilmu hisab. Apa hisab? Hitung. Kira-kira matematik. Kalau bahasa Arab al-hisab matematik. Mana perhitungan, hitung. Okay, kira-kira. Okay. Al-yaumul akhirah. Akhirah lebih kurang. Senangnya. Yaumul jaza. Jaza ni pembalasan jaza. Kena ingat. Yaumul qari'ah. Ni surah Al-Qari'ah kalau hafal. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah apa? Kat sini tulis keributan. Apa? Yaumus Sa'ah. As-Sa'ah. Kalau belajar bahasa Arab semua tahu. Kam Sa'ah apa? As-Sa'atu, As-Thaminatu, Wan-Nis. Lailan. Kan? Kita dah belajar. As-Sa'ah apa? Masa, betul kan? Pasal jam. Okay? Yaumul Ba'ath ni. Ba'ath. Hari kebangkitan. Ba'athun ni bangkit selebih kurang pada qiyam. Ba'athun. Okay. Yaumul Waqi'ah. Hari kejadian. Waqi'. Ni pun nama surah. Surah Al-Waqi'ah. Yaumul Hasyar. Ni pun nama surah juga. Hari perhimpunan. Padang orang berhimpun di padang mahsyar.
Okay, hasyar. Kepada masyar lain. Hasyar, perkataannya lain. Tapi hari perhimpunan orang berkumpul, betul tak? Kita semua akan dibangkitkan kali kedua ni. Okay. Lepas Allah dah hancurkan dan matikan semua, kita akan bangkit kali kedua dan semua makhluk akan berkumpul. Okay. Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan. Ni pun surah juga, surah Az-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kan sedap ayat tu. Goncang, gegar. Bunyi zal. Goncang. Kan bunyi pun macam tu. Yaumul Ghashiyah, ini pun nama surah. Hari huru hara. Senang je sebenarnya nak hafal ni. Tak ada masalah. Jadi kena hafal. Tak nak kena hafal sebab ini bahasa Arab dan ini nama yang diberikan oleh Allah, bukan Nabi Muhammad atau manusia ke siapa pandai letak, tak ada. Nama hari kiamat ini disebut oleh Allah. Okay, panggilan sebab perkara-perkara ini berlaku dalam hari kiamat, perhitungan hari kiamat, hari akhir dunia dah habis akhir dah, hari kiamat. Hari pembalasan, perhitungan pembalasan, orang yang buat baik dapat balas yang baik, orang yang buat jahat dapat balas yang jahat, buruk, kan. Ribut ni kehancuran ni. Hari masa, dah sampai masanya. Bangkit ni, hari bangkit. Dah hancur, bangkit. Hari kejadian, ni jadi semula. Yaumul Hasyar, hari perhimpunan, lebih kurang dengan tak ada. Hari perhimpunan, berkumpul. Ni keguncangan. Jadi yang kalau kita tengok kat sini tentang kiamat yang hancur, maksudnya rosak, hancur, mati. Yang ni Yaumul Akhirah, Yaumul Qari'ah, Yaumul Sa'ah, Yaumul Zalzalah, Yaumul Khashiyah. Ni tak hancur. Okay. Pasal perhitungan dan pembalasan dan semua, ni Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, kita tengok bangkit dulu, dah hancur, baru bangkit. Yaumul Ba'ts, Yaumul Waqi'ah. Okay. Yaumul Hasyar, dapat bangkit dan kumpul. Okay. Kemudian ada kumpul, dia akan Allah akan hitung Yaumul Hisab, Yaumul Jaza. Okay, nampak senang saja. Okay. Kemudian tengok dalil naqli. Inilah surah antara banyak sebenarnya, tapi yang paling senang surah Izazul lah, semua kena hafal kan. Kamu kena Syafawi, kena hafal daripada An-Nas sampai Al-Qadr. Sebelum Al-Bayyinah, sebelum Al-Bayyinah Al-Zalzalah lah. Okay. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ni cerita keadaan hari kiamat tu. Okay. Kemudian hukum dia, ni biasa saya cakap tadi hukum pun sama, wajib, ingat standard hukum iman semua wajib. Okay, wajib. Sebab kena cari tahu kenapa sebab dia berlakunya kiamat, apa dia punya, kenapa Allah jadikan hari kiamat. Kalau Allah nak bumi ada sampai bila pun Allah boleh, tapi kenapa Allah nak tamatkan juga, nak tamatkan riwayat bumi ni, manusia ni, makhluk ni semua, kenapa? Alam ini tidak kekal, nak cakap Allah sahaja yang kekal. Tidak kekal untuk keadilan Allah. Mestilah nak diadil, orang yang jahat takkan nak biarkan je. Orang yang baik takkan nak biarkan je, mesti ada keadilannya. Lepas tu pembalasan, mestilah balas saya cakap tadi. Lepas tu kebesaran dan kekuasaan Allah, senang je. Kebesaran Allah. Sebab apa? Nak hancurkan bumi ni bukan senang. Nak hancurkan, lepas tu nak hidupkan semula. Bukan orang-orang biasa boleh. Hanya Tuhan saja, iaitu Allah. Senang saja ni. Okay. Kemudian tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ni benda yang berlaku sebelum berlakunya tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ni memang dah kata dah nak kiamat dah. Okay. Yang jelas dengan mata, apa orang kata, kejadian yang berlaku. Kejadian yang berlaku yang betul-betul kita tengok, nampak dah ini memang kiamat dah. Tanda-tanda kecil ni sebelum tanda-tanda besar. Ramai wanita dari lelaki, sekarang pun dah ramai dah.
banyak berlaku pembunuhan, sekarang pun dah banyak dah. Bermewah-mewahan mendirikan masjid, masjid pun sekarang makin cantik-cantik. Over dah. Kadang orang lebih pada nak cantikkan masjid daripada nak isikan orang dalam masjid. Masjid cantik dah, besar. Boleh masuk ribu-ribu, tapi yang masuknya solat subuh ada 10 orang je. Macam tu. Orang terhina mendapat kedudukan terhormat, macam orang yang jahat, yang hina, tapi kita lantik dia sebagai ketua. Nampak tak ketidakadilan tu? Okey. Kemudian tanda-tanda besar, asap memenuhi timur dan barat, nampak asap yang tebal. Okey. Nampak jelas. Jadi ini memang confirm ni. Kita tengok, kalau tak sedar dia tak tahulah. Ini memang dah tanda besar dah. Okey. Okay. Kalau kita tengok yang tanda-tanda kecil ni, dia lebih umum. Tanda dia lebih umum. Okay. Ini lebih khusus. Tanda lebih khusus. Faham tak? Khas, khusus. Mana tumpuan tu? Mana? Memang khusus lah benda tu berlaku. Okay. Asap memenuhi timur dan barat. Tak angkat tangan. Apa? Tak angkat? Tak, saya tak angkat tangan. Okay. Matahari terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari timur. Belah timur, kalau kat bumi tu belah kanan. Okay. Kalau kita pandang bumi lah. Ni terbit dari kiri. Daripada barat. Terbalik. Maknanya pusingan bumi tu terbalik. Memang orang kata, ni dah nak kiamat ni. Okay. Nampak jelas. Khusus benda tu berlaku, kejadian tu. Okay. Nabi Isa turun untuk menyelamatkan Islam. Nabi Isa turun dari langit. Nabi Isa tak mati lagi. Allah cuma angkat sahaja. Okay. Pun terkejut. Okay. Kita tengok Nabi Isa turun dari langit. Memang kata, ini tanda besar ni. Okay. Kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj. Sejenis kaum yang menghancurkan. Okay. Menghancurkan tempat kan. Dan orang semua. Kaum yang ganas. Okay. Itu pun nampak jelas. Benda tu berlaku. Okay. Benda yang akan berlaku, benda ni kalau nampak dengan khusus, ini memang confirm tanda-tanda besar. Tapi tanda kecil ni, ramai wanita daripada lelaki, kan tanda umum, kan ramai wanita, ni boleh wanita ini, wanita itu, di negara itu, negara ini, kan umum. Okay, tak, bukan khusus, bukan khas. Okay, banyak berlaku pembunuhan, berlaku pembunuhan di sana, di sini, kan, perang di Iraq, perang di Afghanistan, okay. Nampak? Di Syria kena serang, di Palestin dan sebagainya. Nampak tak? Banyak tempat umum. Bermewah-mewah mendirikan masjid. Masjid sana, masjid sini, negara sana pun ada naikkan masjid. Okay, nampak tak? Orang terhina mendapat kedudukan terhormat. Orang ni, orang sana, kerajaan sini. Nampak tak? Bentuk umum. Tapi kalau tanda-tanda besar ni khusus. Dajjal turun, ada tak termasuk di sini. Dajjal turun pun khusus. Kita nampak orang tu memang namanya Dajjal. Okay, Imam Mahdi dan sebagainya. Okay. Faham tak tanda kecil dengan tanda besar ni? Takat Ustaz terangkan ni. Faham. Jelas Siapa tak jelas kena tahu, kena tanya. Sebab kadang akidah ni subjek yang nampak senang tapi sebenarnya susah. Tapi kalau dia belajar dia jadi senang. Macam tu. Okay. 3 suku dah. Kita tengok lagi. Okay, ni soalan. Yaumul hisab. Hisab maksud kata apa? Hisab. Perhitungan. Hitung, matematik. Hitung ni satu. Okay, hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3. Hitung kan bahasa Melayu. Okay. Tanda kecil. Bila tanda tengok. Berikut merupakan tanda kecil hari kiamat. Tanda kecil, gariskan. Kalau nak jawab soalan ni, kamu gariskan. Bagi jelas. Tanda kecil. Macam Ustaz Ali kata, tanda kecil umum. Tanda besar, khusus. Ramai wanita daripada lelaki. Itu tanda kecil tu. Sebab wanita daripada lelaki, ramai siapa wanita boleh. Sama-sama, siapa lelaki pun boleh. Betul tak? Ramai orang soleh meninggal dunia. Kecuali, dia nak kecuali Ya, ni nasib Ustaz perasan. Kecuali, ni penting, selalu lepas pandang. Okay. Maksudnya kita nak yang salah saja. Ni betul. Ramai orang saleh meninggal dunia. Orang saleh sana, mungkin orang saleh sini.
kan? Umum. Matahari terbit dari sebelah barat. Oh, ini nampak khusus. Kita ada berapa matahari? Kita ada satu matahari je kan? Kecuali lah planet lain. Planet lain pun ada satu matahari. Okey. Bermewah-mewah dalam mendirikan masjid. Masjid sana, masjid sini. Okey, jadi jawapannya jim. Tanda tak apa. Tanda macam ni pun tak apa. Jadi jawapan jim jadi kena hitamkan. Faham tak? Nanti kamu ada kertas jawapan, kamu bulatkan, hitamkan bahagian jim. Okay? Boleh tak? Bukan hitam kat sini, kertas jawapan, bukan kat situ je. Okay. Ni pun hari kiamat ialah nama hari kiamat. Yaumul Qari'ah. Betul lah. Yaumul Jazak berarti hari perhimpunan. Jazak bukan, perhimpunan bukan jazak. Ba'as. Perhimpunan apa tadi? Hasyar. Pada masyar, hasyar. Kan? Okay. Jadi ini pun kena isi, kena hafal. Okay. Ada soalan tak untuk hari kiamat? Ada soalan tak? Saya nak cepat ni. Okay, sepatutnya ni penerangan sahaja. Ulang kaji saja. Kamu dah belajar sepatutnya. Okay, sekarang kita dah habis dah. Tinggal satu lagi. Terus qada dan qadar. Kita langkah dulu sifat-sifat wajib bagi Allah. Kita pergi ke qada dan qadar. Ini yang rukun iman yang terakhir. Okay, ini orang selalu pening. Ustaz pun kadang pening enggak. Okay, qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Kenapa dibezakan? Kita nak tengok ni. Okay, pertama kena tengok pada pengertian baru kita faham. Pertama dia nak cakap apa? Qada ni ketentuan atau ketetapan. Okay, ketentuan tentu, tetap. Okay, Ustaz Ali tetapkan undang-undang kelas macam ni. Faham tak? Yang ditetapkan oleh Allah sejak azali. Sejak azali ni sejak asal lagi. Sejak awal-awal lagi. Okay. Qadar ialah pelaksanaan, pelakuan tu. Okay. Pelaksanaan dia. Yang ditetapkan oleh Allah. Jadi, nampak tak? Ketetapan. Lepas tu qadar ni jalankan dia. Faham ni ketetapan Allah, rezeki dia. Rezeki Allah dah tetapkan rezeki dia macam ni. Orang itu tak akan mati melainkan semua rezeki yang Allah dah tetapkan dia akan dapat dulu baru dia boleh mati. Faham tak? Rezeki tu semua setiap manusia Allah dah tetapkan rezeki dia ni. Ini dapat rezeki dia dapat anak banyak ni. Okey. Nanti dia dapat kerja macam ni. Dia dapat hari ni dia dapat makan macam ni. Okey. Nampak? Tu rezeki Allah tetapkan. Rupa paras, rupa dia macam ni. Ada rambut panjang, ada rambut kerinting, ada rambut lurus, ada mata sepet dan mata besar. Okey, tu Allah dah tetapkan melainkan dia pergi ubah. Dia pergi buat benda plastik ke apa, tu tak boleh lah. Okey. Ataupun dia lelaki, lepas tu dia nak pergi ubah jadi perempuan, jadi bondan. Tak boleh. Itu semua dah ditetapkan oleh Allah. Okey, ini pelaksanaan pula kejadiannya. Okey. Dia berjaya dalam peperiksaan. Dia buat betul-betul, dia belajar ni, jadi berjaya. Faham tak? Lepas tu, ataupun dia mati, kemalangan ke sebagainya, ataupun dia kena sakit ke, kelakuan tu, pelaksanaan tu terjadi. Okay. Yang buka suara Melainkan kalau ada soalan. Okay, setakat ni faham tak? Faham. Okay, sekejap saya nak cerita. Ketentuan atau ketetapan Allah ni. Allah dalam ilmunya Allah tahu. Okay. Allah tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Okay. Sebelum dunia ini dicipta, sebelum manusia diciptakan, Allah dah tahu dah apa akan berlaku pada sipulan-sipulan. Okay. Adakah kalau Allah dah tulis awal-awal, Allah dah tentukan nasib orang tu. Jadi hidup dia, kalau dia buat jadi jahat, nanti dia pergi ke akhirat, nanti Allah nak hitung kat dia. Dah hari kiamat kan, hari perhitungan kan. Allah, mana kenapa campak aku dalam neraka? Bukan aku nak pilih jadi jahat.
Allah yang tentukan aku jadi jahat. Boleh tak jadi alasan macam tu? Tak. Pilihan. Okey. Pilihan adalah pilihan manusia itu nak jadi jahat atau jadi baik. Faham tak? Tapi Allah tahu apa pilihan manusia tu nanti. Itu namanya kekuasaan Allah. Ilmu pengetahuan Allah sebelum dan selepas benda tu berlaku Allah dah tahu. Tetapi Allah boleh biarkan kita memilih dan Allah juga boleh betulkan ataupun Allah boleh campur urusan. Kalau kita selalu bagi doa, ya Allah bagilah hidayah pada aku, ya Allah berilah hidayah pada sahabatku. Okey, dia jahat. Tetapi dia kalau dia jahat dia akan pilih benda yang jahat je. Tapi Allah ada kuasa sebagai Tuhan, Allah ada kuasa untuk berikan hidayah kepada orang itu menjadi baik. Faham tak maksud Ustaz? Setakat ni faham tak? Sebab benda ni pening sikit. Qada dan qadar. Boleh lah. Boleh Tapi tak apa, kita tengok contoh lah. Okay, rezeki dan rupa paras. Okay, tak apa. Dalil tak apa, tengok je. Al-Qamar semua ni. Kemudian hukum beriman, qada dan qadar adalah wajib. Sama tadi. Beriman kepada kitab, beriman kepada kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Semua hukum dia wajib. Tak ada pusing-pusing, tak ada pilih-pilih. Memang wajib sahaja. Okay. Okay, kita tengok perkara-perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Ini best sikit kita tengok. Okay, kita manusia ni kita kena usaha, betul tak? Kita buat nombor lah. Okay, pertama buat usaha. Okay, dah berusaha. Kamu ni kita cerita pasal peperiksaan lah. Okay, kamu ambil peperiksaan UPKK. Okay, kamu ambil peperiksaan UPKK. Pertama kamu usaha, ulang kaji, buka buku nota, buat soalan dan sebagainya, aktiviti. Dengar Ustaz Ali ajar, dengar Ustazah Khadijah ajar. Okay, usaha. Okay, bukan duduk relax, bukan duduk main game, bukan duduk main PUBG ke apa, tengok TikTok lah apa, buang masa. Main Facebook, main Instagram kan, dan benda-benda yang buang masa tu. Itu bukan, tu tak ada usaha. Ni usaha, maknanya kita buat bersungguh-sungguh. Okay, pertama usaha. Kedua, berdoa. Kita berdoa sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kita berdoa kepada pencipta, iaitu Allah. Allah yang menentukan qada dan qadar ni. Okay, doa. Okay, doa, minta. Okay, pertama usaha, kedua kita minta. Yang ketiga, tawakal. Tulis tawakal, maksudnya kita berserah, serah. Okay, serah pada Allah, serah segalanya pada Allah. Okay, Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Faham tak? Kita dah usaha, kita dah doa, dah minta kepada Allah SWT. Lepas tu tawakal, kita serahkan semuanya pada Allah. Jadi Allah yang tentukan. Allah akan tentukan pada baik atau buruk. Nampak tak? Sama ada baik atau buruk. Okay? Kalau baik, alhamdulillah, kita bersyukur. Okay? Bersyukur. Saya nak tulis nanti kamu pening pula. Okay? Kalau buruk, redha. Maksudnya redha ni, redha tak kisahlah baik ke, buruk ke, tetap redha. Faham tak? Okay, jadi dia macam ni. Jalannya. Pertama usaha, buat kerja dulu. Jangan malas-malasan, buat betul-betul. Kemudian kita doa, minta mohon pada Allah untuk berikan apa yang kita usahakan tu. Kemudian Allah, kita tawakal, kita serahkan diri pada Allah. Serahkan pada semuanya pada Allah. Sebab Allah yang tentukan. Sebab kita dah berusaha, kita dah berdoa. Allah tentukan. Okay, ini titik di mana sama ada baik atau buruk. Min khairi wa syarrihi. Okay, sama ada ketentuan tu adalah baik atau buruk. Kalau baik, benda yang kita nak usahakan tu kita dapat. Kalau buruk, mana kita usahakan dan tak dapat. Okay, bagusnya orang Islam ni bila ada redha. Okay, bila ada redha,
tak kisah berlaku pada baik, kebaikan, takdir yang baik dan takdir yang buruk, tetap boleh redha. Redha ni apa? Kita terima seadanya apa yang Allah tentukan untuk kita. Okay, faham tak? Setakat ni? Faham tak Ustaz diterang? Faham. Tak, kalau tak faham beritahu tau. Nak Ustaz ulang balik, Ustaz ulang. Okey, jadi beriman dengan qada dan qadar macam biasa Ustaz kata ada, kita kena tahu hikmah dia yang baiknya, atau akibat keburukannya. Hikmah dengan kesan ni lebih kurang. Ni kesan beriman pada diri kita. Okay? Sabar menghadapi ujian. Okay? Hati akan tenteram. Tidak mudah berputus asa, bersyukur, redha dengan apa yang berlaku. Redha ni penting. Okay? Hikmah beriman mendapat pahala, tabah menghadapi ujian, bertambah usaha, membuat amalan kebaikan, ikhlas dalam perbuatan. Saya tak nak cerita panjang. Memang benda yang kebaikan ni adalah hikmah. Sebenarnya kesan dengan hikmah ni lebih kurang. Okay, kemudian akibat ni benda yang buruk kalau kita tak buat. Tidak beriman. Okay, kalau kita tidak beriman, malas berusaha. Orang yang ni malas lah. Okay, sebab apa? Atas sekali, kita lawan kan je. Usaha, bolehlah malas berusaha. Okay. Lepas tu, mudah berputus asa. Bila dapat takdir yang buruk, dia putus asa. Okay, tidak mendapat pahala. Sebenarnya mendapat pahala, lawannya tidak mendapat pahala. Jauh dari rahmat Allah. Ialah dia tidak beriman pada qada dan qadar. Jadi Allah tak ada rahmat baginya, keberkatan dan rahmat semua. Okay, rahmat dan kasih sayang Allah. Suka menyalahkan orang lain. Ini paling penting. Saya paling suka point ni. Suka menyalahkan orang lain. Betul tak? Dia tidak percaya pada qada dan qadar, dia nak cari orang yang boleh dipertanggungjawabkan. Nak salahkan Allah susah. Nanti orang kata syirik ke apa? Dia salahkan orang. Mak lah ni, mak tak buat ni, tak buat ni. Ayah lah, ayah tak tolong saya. Ni lah kawan saya, ni Ustaz Ali lah, tak pandai ajar. Contoh. Okay, faham tak? Faham tak semua? Suka menyalahkan. Faham. Okay, ada soalan tak untuk qada dan qadar ni? Tak ada. Okay, ada sambungan lagi. Okay, qada ni ada dua jenis. Hafal, ni kena hafal Ada dua. Pertama, mu'allaq. Kedua, mubram. Apa itu mu'allaq? Apa itu mubram? Mu'allaq, mubram. Ketentuan Allah yang boleh berubah. Boleh berubah dengan jalan ikhtiar dan doa. Ini ketentuan yang tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Faham Ingat, mu'allaq boleh, mubram tidak boleh. Ada dua. Hafal. Mu'allaq boleh ubah, mubram tak boleh ubah. Mu'allaq boleh ubah, mubram tak boleh ubah. Okay, contoh nak faham senang. Manusia akan berjaya jika berusaha dan berdoa. Macam tadilah. Kita berusaha, kalau kita malas, kita tak berjaya. Tapi kalau kita berusaha, kita yakin itu ubah nasib kita. Okay, akhirnya berjaya, boleh berubah. Orang yang miskin boleh berusaha dan berdoa untuk jadi kaya. Dia miskin tapi dia berusaha, dia bekerja keras, dia cari duit, dia kumpul duit. Okay, akhirnya dia perbaiki diri dia supaya ada skill ataupun ada keupayaan untuk buat macam-macam. Contoh nak berniaga, tak tahu, kita belajar macam mana nak berniaga. Kita nak buat sesuatu, tak tahu tapi kita belajar. Tingkatkan ke orang kata apa? Ilmu kita. Baru dapat duit. Okay? Dapat rezeki. Okay? Jadi nampak tak dia berusaha. Okay? Dia dapat merubah. Okay? Dan ketentuan ni bukannya maksudnya kita ubah ketentuan Allah. Maksudnya Allah dah tahu kita boleh milih. Okay? Nak dapat apa? Ketentuan yang tidak boleh berubah. Okay, Allah menetapkan matahari terbit di waktu siang.
Benda ni fakta lah. Okay, fakta ni tak boleh kita nak ubah. Okay. Adakah matahari keluar waktu malam? Ada. Tak ada lah. Okay, mungkin di kutub utara kot. Okay. Maksudnya matahari dan terang. Terang itu adalah siang. Faham Allah menetapkan bila air laut pasang dan surut. Ini ikut pada, kalau ikut ni lebih pada bulan. Bulan, graviti bulan. Yang tarik air tu kan, paras air. Siapa belajar sains lah. Okay. Jadi kalau kita tak nak, air tu tak akan naik. Air tu tak akan surut. Okay. Allah menetapkan bayi lelaki dan perempuan. Allah dah tetapkan dia lelaki. Janganlah pergi tukar jadi perempuan, jadi pondan. Buat pembedahan. Yang perempuan pula nak jadi lelaki. Pakai seluar pendek, pakai apa? Rambut pendek. Pakai baju lelaki. Itu salah. Tak boleh. Kita merubah ketentuan Allah yang tidak boleh kita ubah, haram. Okay. Setiap manusia akan mati. Confirm lah. Okay. Boleh ke ubah kita takkan mati? Tak boleh. Kita manusia. Jadi senang je. Nak tahu mu'allaq atau mubram, kita pakai logik sahaja. Logik akal sahaja kita boleh tahu dah. Logik akal sahaja. Mana boleh kita dengan fikir akli sahaja. Betul tak? Masya? Ya. Kalau Allah dah tentukan nama ayah kamu Syahdan, kamu boleh ubah tak? Tak boleh. Mati saya marah. Kamu apa? Fasha binti Syahdan kan? Ya. Ya. Boleh ubah tak? Saya tak naklah Syahdan, saya nak Abu Bakar. Contoh. Tak boleh kan? Dan memang itu ayah kamu. Nak macam mana pusing macam mana pun, itu ayah kamu juga. Faham? Faham. Nanti kamu dah ada anak, boleh tak kamu tukar-tukar anak kamu? Anak saya ni hidung tak mancung. Tak nak, saya nak mancungkan dia. Tak boleh. Itu cara logik, kita boleh tahu tak? Boleh tutup suara. Faham tak? Benda yang kita tak boleh kita ubah logiknya. Kita boleh fikir sebenarnya. Benda ni tak payah nak susah-susah. Benda ni senang saja. Kita boleh fikir sendiri. Okay? Cuba cari tanya soalan mu'allaq ni. Ada tak? Tak ada kat sini. Tak apalah. Tapi senang sajalah. Cuba saya bagi contoh berbeza kat sini. Siapa boleh sini? Semaya. Ya. Okay. Kamu ni soalan sains sikit ni. Ketinggian kamu, Maya. Ya. Mu'allaq ke mubram? Saja. Mu'allaq. Boleh. Mu'allaq boleh. Makan minum susu. Minum susu. Nanti tinggi. Okay. Siapa lagi saya nak tanya? Amsyah. Saya nampak kat sini lah saya panggil dia. Amsyah. Ya, Ustaz. Amsyah. Okay. Ini mu'allaq ke mubram Mu'allaq ni boleh ubah. Mubram ni tak boleh. Okay. Amsyah. 1 campur 1. 1 campur 1. Mu'allaq ke mubram? Tak, mu'allaq ke mubram? Apa Ustaz Amsyah? tadi tak dengar dia macam tak. Mu'allaq ke mubram? 1 campur 1. Boleh ubah tak 1 campur 1? 1 campur 1 jawapan dia apa? 2. Tapi tak kamu ubah 3. Tak boleh. Tak boleh lah. Jadi mu'allaq. Sorry. Mubram lah. Mubram. Senang tak? Tak, ni saja je. Tak bagi kamu faham je. Benda mu'allaq ni, mubram ni tak boleh ubah lah. Sebab benda ni secara logiknya, secara aklinya pun kita boleh tahu dah. Ini benda ni adalah mubram. Ryan. Saya nak tanya, tak pernah dengar suara Ryan. Ryan. Ada tak tu? Tak ada.
Okey lah. Lama yang saya tak pernah panggil lagi. Ha, Mia. Tahun 5 ni. Tahun 6 saya dah biasa dah. Mia, ada tak tu? Mia? Ya, saya. Mia, saya nak tanya ni. Mu'allaq ni boleh berubah. Mubram ni tak boleh ubah. Okey? Okey, Mia. Kalau kamu buka lampu, terang ke tak? Makin terang ke makin gelap? Ha? Terang. Makin terang kan? Okey, mu'allaq ke mubram? Mu'allaq boleh ubah. Mubram tak boleh berubah. Muharram. Mu? Muharram. Muharram. Mana dia? Mubram. Muhram. Tengok skrin. Nampak tak skrin tu? Yang belah kiri tu. Mubram. Okay, mubram. Tak boleh ubah. Boleh tak kalau buka lampu makin gelap? Tak boleh kan? Mesti terang. Betul tak, Mia? Ya. Jadi itu adalah mubram. Benda tu boleh fikir kan? Senang kan? Betul tak? Ya. Benda tu kita boleh fikir. Tak ada masalah. Okay? Okay, siapa lagi saya nak tanya? Tahun 5 ni. Zamir. Ada tak Zamir? Zamir. Tak ada. Umairah, ada Umairah? Tak apa. Okay, tak apa. Okay, Umairah. Okay, mu'allaq boleh ubah. Mubram tak boleh ubah. Okay? Mu'allaq yes. Mubram no. Okay? Okay. Saya tanya ni, Umairah. Kamu minum air teh. Okay? Minum air teh. Kamu suruh mak kamu. Mak buatkan saya, Milo lah Milo. Mak buatkan saya Milo. Okay, betul mak kamu buat Milo. Okay. Dia mu'allaq ke mubram? Safia? Mu'allaq. Betul lah? Boleh berubah betul tak? Tiba malam tu kamu minta mak kamu kata Allah, mak penat lah kerja, tak larat lah. Okay lah, tak jadilah. Jadi tak jadi, tak dapat minum. Betul tak? Betul tak? Okay. Soalan yang sama. Dengar, Umairah. Mak kamu buat Milo. Mak kamu letak Milo. Okay? Milo tu adakah mu'allaq ke mubram? Milo tu. Mubram. Betul lah. Milo lah. Dia tak jadi teh. Betul tak? Letak air serbuk Milo jadi Milo. Betul tak? Tak jadi teh, tak jadi kopi. Betul ya? Tak jadi Coca-Cola, jadi Milo. Jadi itu mubram. Nampak tak? Nampak. Tapi benda yang kita nak buat tu, kita boleh ubah. Itu mu'allaq. Tapi kalau benda yang tak boleh ubah, memang benda tu macam tu, itu adalah mubram. Jadi benda ni, semua benda yang kita boleh fikir. Tak ada masalah kalau kena soal macam tu pun. Okay? Okay, bagus. Faham semua? Qada dan qadar boleh? Boleh. Okay, bagus semua. Kita kembali pada patah balik sifat Allah pula. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Sebab tadi kan kita tengok awal-awal, beriman kepada kita, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Sebab kita langkah satu, yang ketiga ni, iaitu sifat wajib bagi Allah. Kita tengok. Okay. Dah dekat pukul 4 dah. 3.40. Kita cuba habiskan. Okay. Sebab ni senang saja. Sifat wajib bagi Allah kena hafal. Ada 20. Okay. Tapi kita ambil apa ni? 8 saja. Sifat baqa, sifat mukhalafatuhu lil hawadis, sifat qiyamuhu bin nafsihi, sifat wahdaniyah. Ni kat sini sekali 4. 2 pula. 4. Lepas tu tengok. Tambah qudrah, iradah, ilmun, hayat. Ada lagi 4. Ya, adalah 8. Faham tak? Mana dia? 4.
5. Sorry. Tak balik, sorry. Okey, balik semula. Sifat baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyam, 2 mukhalafatuhu lil hawadis. 3 qiyamuhu binafsihi. 4 wahdaniyah. Kalau ada hafal lagu tu semua tahu. Siapa kalau hafal lagu tu? Wahdaniyah, kita langkah tadi. Kalau kadang-kadang kita langkah wahdaniyah. Yang keempat tambah. Kelima qudrah. 5 iradah. 6 qudrah iradah. Ilmun. 7 hayah. 8. Dah, tu je. Okay, boleh tak? Siapa pernah dengar lagu tu? Siapa pernah dengar lagu tu? Saya. Sifat 20 Allah. Nak usah playkan ke? Okay, dengar. Ni Raihan ni, lagu Raihan. Dengar. Dengar tak? Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Oh, lagu tu. Sifat Allah. Hayya na'rif wahdaniyatah. Hayya nadhkur sifat Allah. Hayya na'rif wahdaniyatah. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Qudrah iradah ilmun hayyan sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Dia tak termasuk, ada tak termasuk dalam ni. Okay, ada sifat Allah yang tak termasuk dalam ni. Okay, yang ada di sini apa? Yang 4 tu baqa. Mana tadi? Ni tak tunjuk kat sini lah. Sifat-sifat wajib bagi Allah ada 4 tu. Baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 4 tu. Okay. Kemudian yang 4 lagi dia tulis kat sini. Qudrah, iradah, ilmun, hayah. Nampak tak? Ada 8. Faham tak? Ada 20 sebenarnya. Ada 20 tapi dia sebut 8 sahaja. Okay. Baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 4 tu. Sifat-sifat wajib Allah tak tunjuk kat sini. Dia tak tulis. Yang 5 dengan 6 ni dia tulis. Qudrah, iradah, 5, 6, ilmun, hayat. 7, 8. Okay, jelas Ada lagi 12 lagi tak termasuk dalam ni. Boleh tak? Okay, bagus. Mana tadi? Sebab dia tak tersusun. Kalau kamu dapat susunkan, bolehlah. Okey. Sifat mustahil ni adalah lawan kepada sifat wajib ni. Senang. Wajib ni mesti ada. Sifat mustahil ni pula mustahil. Maksudnya wajib dengan mustahil ni patut mesti ada pada Allah supaya dapat menjaga kesucian dan ketuhanan Allah itu. Okey? Sebab sifat-sifat ini penting. Okey, bukan kita yang nak tentukan Allah kena sifat macam ni. Allah kena ikut. Kita tahu Allah salah. Bukan. Kita ulama zaman dahulu dia fikirkan nak ajar kat orang. Okey? Nak ajarkan kat orang-orang terutamanya orang yang nak masuk Islam. Dia dah biasa dengan Tuhan patung dan sebagainya, berhala, dia dah faham pun Tuhan macam ni, Tuhan macam ni. Kan? Tuhan mesti patung. Tuhan mesti kena dibuat oleh orang. Dia dah belajar macam tu. Siapa? Jadi bila ulama nak terangkan pasal Allah kepada orang-orang macam ni, mereka pun buatlah sifat wajib ni. Bagi nak senang faham. Macam kamu lah.
Okay, bila kamu belajar ni, oh, kita baru faham macam mana ni punya Allah. Okay? Kita tengok sifat baqa. Ni dia punya pengertian. Tulis pengertian dia. Ni dalil dia. Ustaz tulis boleh huruf dia. Sorry. Okay. Ini pengertian dia. So apa ya? Kamu tulis kat buku pengertian dia. Yang ini dia punya dalil. Soal dia. Ini makna dalil dia. Yang ini sifat lawan dia. Okay? Apa angkat tangan ke apa ni? Tak angkat, saya tak perasan. Mereka saya tekan hijab kat tangan. Okay. Ada nak tanya ke Jabbar? Tak. Okay, tengok. Okay. Dia tak tulis sini jadi kamu boleh tahulah. Okay, yang atas ni adalah pengertian. Apa itu baqa? Kekal. Apa itu mukhalafatuhu lil hawadis? Berlainan daripada yang baru. Okay, tengok. Mukhalafah. Mukhalafah ni berlainan. Hawadis. Hadis. Baru. Haddatha. Hadis. Okay, hadis ni moden, baru. Okay, qiyam. Semua tahu kan, qiyam, bangun kan. Binafsihi, nafsun. Diri. Jadi berdiri dengan sendiri. Ni berlainan daripada yang baru. Berdiri dengan sendiri. Wahdaniyah, wahidun. Satu kan. Tunggal. Ataupun Esa. Esa ni Allah yang Maha Esa, tiada Tuhan selain daripada Allah. Ahad. Okay, satu. Okay. Kita tengok. Ni dalil ni boleh baca sendiri. Okay. Kekal. Maksudnya selama-lamanya kekal. Baqa. Tak ada mula, tak ada, maksudnya tak ada akhir. Sifat lawan dia apa? Lawan dia apa? Fana. Binasa. Betul tak? Allah akan kekal. Sentiasa kekal. Tapi makhluk fana, iaitu akan binasa, akan musnah. Akan ada expired, ada tamat, akan mati manusia lah. Okay? Nampak tak? Lawan dia senang je. Kita boleh fikir sendiri. Mukhalafatuhu lil hawadis. Berlainan daripada yang baru. Faham tak? Maksudnya berlainan daripada yang baru. Yang baru tu yang dicipta daripada kosong jadi. Jadi tak ada. Allah ini bukan baru. Mumasilatuhu lil hawadis, bersamaan dengan yang baru. Maksudnya Allah bukan dicipta. Contoh kamu nak buat meja. Kamu tiru dulu meja sebelah. Meja sebelah. Okey. Buat jadi. Kamu nak buat kereta. Okey. Nak buat kereta, tengok kereta yang lain, jenama lain. Okey, dia kena ada tayar, baru jalan. Dia buat, dia tengok. Faham tak? Dia belajar daripada sesuatu. Okey. Jadi Allah tak dicipta daripada sesuatu. Faham tak maksud Ustaz? Okey, Allah tak dicipta, buat Allah, tengok ada tak Tuhan sebelum dia? Mana ada? Okay, jadi mustahil. Okay, faham tak? Allah bukan dicipta daripada sesuatu. Tak, atau menjadi perumpamaan daripada sesuatu. Tapi manusia, ya boleh. Okay? Faham tak? Okay, yang tiga sifat. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Lawan dia apa? Qiyamuhu bighairi, nafsi dengan di sendiri, bighairi dengan yang lain. Ghairun, lain. Okey? Jadi dia kena berdiri dengan lain macam kita. Kita sebelum kita nak, kamu masih baby, kamu perlukan orang tak? Mestilah perlukan mak ayah kamu. Mak kamu kena bagi susu. Okey, pakaian dan semua. Okey, belajar kamu kena ada Ustaz Ali. Ustaz Ali ajar. Faham tak? Kamu nak berdiri, mana nak bangun, nak hidup, nak ni, kamu perlukan orang lain. Pertolongan orang lain, bantuan lain. Okey, betul tak? Tapi Allah tak. Allah kalau Allah satu sahaja di alam ni, Allah sahaja. Tak ada alam pun tak apa. Allah sahaja. Boleh tak berdiri dengan sendiri? Boleh. Allah tak perlukan sesuatu. Semua perlukan Allah, tapi Allah tak perlukan semua. Faham tak maksud Ustaz? Jadi senang, dia lawankan je. Maksudnya sifat wahdaniyah, satu. Betul tak? Tunggal, Esa, Wahid.
ta'adud maksudnya bilang-bilang banyak. Mana lebih daripada satu? Duanya, tiga, empat, lima. Bilang-bilang. Dalam kelas darjah 6 ada 18 orang. Bilang-bilang. Okay? Faham tak? Okay, kemudian macam biasa. Kesan beriman dengan sifat Allah. Ni kesan dia. Dengan akibat. Akibat biasa tidaklah benda negatif. Kesan benda ni biasa positif. Tidak sombong. Hikmah atau kesan lebih kurang lah. Mengakui keagungan Allah, tidak sombong, tidak mensyirikan Allah, taat perintah Allah, iman akan bertambah. Benda-benda baik. Ini lawan. Tidak sombong, lawannya sombong. Okey, taat perintah Allah, lawannya ingkar perintah Allah. Mendapat pahala, mendapat dosa. Okey, tapi kena ingat kalau boleh jawab soalan, jangan ambil dapat dosa atau dapat pahala. Saya tak suka. Kalau boleh kita tinggalkan. Kecuali tak rasa kalau memang tak ada idea langsung, otak tu dah kering, bolehlah buat. Tapi kalau boleh elakkan. Apakah faedah beriman dengan Allah? Dapat pahala. Apakah akibat tidak beriman? Dapat dosa. Kan senang. Tak nak. Kalau boleh kita tinggalkan jawapan macam tu. Okay? Fikir benda yang lain. Okay? Banyak sangat benda-benda yang kita boleh masukkan. Okay? Faham tak? Macam tadi, hukumnya sama. Wajib. Okay, ada soalan tak? Tak. Senang tak? Cuma kena hafal lah yang 4 ni. Kalau hafal lagu tu boleh. Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah qudra irada. Hafal. Saya tak pandai nyanyi. Okay. Ni sifat qiyamu bin nafsi. Ni soalan dia lah. Sifat wahdaniyah. Okay, kalau nak kena dah belajar tadi. Macam saya cakap tadi, kita langkah. Okay, kita terlangkah terus kepada sifat qudrah dengan iradah. Qudrah apa? Qudrah artinya berkuasa. Kudrat. Saya perahkan kudrat saya untuk mengangkat batu ini. Faham tak? Kudrat. Bahasa Melayu pun ada guna kudrat. Tak tahu lah kamu guna. Rasa kita dalam seharian kita tak guna perkataan tu. Tapi boleh. Kudrat bahasa Melayu juga maksudnya. Maknanya kemampuan kita, kuasa kita. Okay, jadi Allah ada kudrah. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ingat dia, kudrah, kuasa. Okay, sifat lawan dia apa? Ajzun, lemah. Betul tak? Kuasa, lemah. Kudrah, ajzun. Okay. Kita tengok sifat iradah. Buat baris kalau tak tahu perkataan dia. Iradah. Ustaz, uridu an adhaba ilal hammam. Biasa tak buat ayat tu? Biasa tak? Biasa. Basic. Uridu an adhaba. Ustaz, saya ingin pergi ke tandas. Ingin. Betul tak? Uridu. Iradah. Perkataan lebih kurang lah. Jadi berkehendak. Allah nak. Berkehendak. Okay. Lawan dia apa? Terpaksa. Karaha. Okay, benda yang terpaksa. Allah ada yang terpaksa ke? Allah nak sesuatu, tetapi oleh kerana macam ni, jadi Allah terpaksa buat macam tu. Betul tak ayat tu? Tak. Salah. Kalau Allah nak tu, maka jadi. Betul tak? Kun fayakun. Allah suruh jadi, maka jadilah. Contoh, Allah nak buat matahari, tetapi oleh kerana terlalu besar sangat, jadi Allah tak jadi buat. Boleh tak? Tak boleh. Okey, kalau Allah nak jadikan matahari, maka jadilah matahari. Okey? Allah nak contoh. Allah nak cabut nyawa baby tu, contohlah. Kecil-kecil dah kena cabut nyawa, mati kan. Baby tu. Oleh kerana muka dia comel sangat, jadi terpaksa tak boleh matikan dia. Boleh tak macam tu? Kotak dan kodal lah. Tak boleh. Betul tak? Kalau Allah nak cabut nyawa dia, tak kisah apa saja yang berlaku, apa saja keadaannya, apa saja sebab-sebabnya, mesti akan jadi apa yang Allah nak. Faham? Kehendak Allah pasti akan
terjadi. Jadi Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu, tanpa bergantung dengan sesuatu. Macam kamu, okey, kamu nak contoh, saya nak kereta besar. Kamu berkehendak, oh saya nak kereta Lamborghini. Okey, Lamborghini yang laju tu. Yang mahal tu harga juta-juta. Tapi bergantung pada sesuatu tak? Ya, bergantung pada duit lah. Kamu tak ada duit, tak cukup duit nak beli. Jadi tak jadi. Sebab apa? Sebab kamu bukan Tuhan, kamu manusia bergantung dengan sesuatu. Faham tak? Okay? Kamu lapar nak makan KFC. Waktu pukul 12 malam. Boleh tak? Tak boleh, kedai tutup. PKP lagi. Jadi kamu bergantung pada masa. Masa tu tak sesuai. Masa tu tak boleh nak dapatkan KFC. Jadi kamu sebagai manusia, kamu karahah, terpaksa kena ikut, bergantung pada sesuatu. Tapi kalau Allah, tak perlu. Tak perlu. Kalau Allah nak kata, kamu malam tu dapat KFC juga, Allah bagi takdirkan. Kebetulan pakcik kamu beli petang tu, dia datang ziarah. Assalamualaikum, ni saya bawa KFC ni. Oi, macam tak tahu je nak bagi. Nampak tak? Itu bezanya Allah dengan manusia. Okey. Okey, kita tengok kesan dia. Kesan dia bertambah takwa. Senang je. Kita lawankan je kalau kesan dengan akibat ni. Bertambah takwa kepada Allah. Semakin kurang takwa. Okey. Tidak takut kepada Allah. Contoh. Rasa sifat rendah diri dan tunduk kepada Allah. Kan kita pada kuasa. Kan? Kuasa. Benda yang kita perlu jagalah. Okey. Mana dia sombong. Kita rasa sombong. Itu akibat dia. Okay? Macam tu je. Kesan mempercayai sifat iradah, redha atas ketentuan Allah. Ni. Tak redha. Okay? Berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Malas berusaha. Okay? Mempunyai keyakinan diri. Tidak yakin diri. Okay? Nampak tak? Hati tidak tenang. Hati tenang. Senang je, malas berusaha, rajin berusaha, sombong, tidak sombong. Nampak tak? Akibat dengan, Ustaz dah cakap awal-awal, hikmah atau kesan, faedah dengan akibat tidak mempercayai akibat apa, kesan buruk bukan satu masalah. Faham tak? Orang selalu fikir, penatlah nak cari, nak hafal apa, akibat semua. Sebenarnya senang saja. Bukan masalah. Faham tak? Okey, tengok ni perbezaan ni. Okey, makhluk dengan kuasa Allah dengan kelebihan makhluk. Okey, tak apa. Ni saya nak terangkan Okey, faham tak setakat ni? Sifat ketentuan iradah? Faham. Kita nak cepat habiskan. Ni soalan nanti boleh tengok sendiri. Ilmun dengan haya. Sifat wajib bagi Allah. Ilmun ni apa? Artinya ilmu. Apa dia? Ilmu. Pengetahuan. Betul tak? Bahasa Melayu tu. Mengetahui. Kan? Mengetahui kan? Ilmu. Maknanya ni bahasa Melayu guna juga. Jadi tak ada masalah pun. Allah mengetahui. Betul lah? Allah maha mengetahui. Okey, jadi Allah sebagai Tuhan, Allah kalau contoh, ni sifat bagi Tuhan Patung mengetahui tak apa yang berlaku? Patung. Apa yang berlaku pada tempat lain? Tak. Ada. Jadi itu bukan Tuhan. Nampak tak? Itu sebab nak bagi tahu beza Tuhan yang sebetulnya dengan Tuhan yang ciptaan, itulah sifat tu. Ilmun ni maksudnya segala sesuatu apa saja yang berlaku, yang itu tengok. Kena fokus ni telah, sedang dan akan. Faham tak? Telah berlaku, yang dah lepas, sedang berlaku sekarang ni saya tengah mengajar ni, dan akan berlaku lepas pukul 5 nanti atau malam nanti. Semua dalam pengetahuan Allah. Nampak tak? Itu Tuhan. Tapi kalau kita sebagai manusia, kita ada tak? Telah mungkin boleh, sedang boleh, mungkin, akan tak tahu. Kita tak tahu masa depan. Okey? Telah dan sedang pun kita tahu, telah ni kita tahu kalau orang cerita kat kita. Ataupun kita alami sendiri. Kalau sedang ni, kita alami sendiri. Orang tak sempat cerita lagi. Okey, tapi kalau akan, benda yang akan masa depan, kita langsung tak tahu. Okey, ini bezanya kita dengan manusia dengan Tuhan.
Okay, kalau hayat pula. Hayat. Allah, hayat pun bahasa Melayu juga. Selagi nyawa di apa? Selagi hayat di kandung badan. hayat kan? Hayat kan? Panggilan hayat. Hayat, tahu nak hayat kan? Maksudnya hidup. Sepanjang hayat saya tak pernah berbohong. Okey? Nampak tak bohong? Faham tak? Hayat. Hidup Bahasa Melayu juga tu. Ilmun, hayat, tak ada masalah sebab ini bahasa Melayu. Kita bersyukur. Sebab apa? Bahasa Melayu dengan bahasa Arab ni dekat je. Tak jauh. Okey? Jadi lawan ilmun apa? Jahil lah kan? Jahlun, jahil. Orang jahil. Zaman jahiliah, jahil. Okey? Bahasa Melayu juga jahil tu. Kau ni jahil betul lah. Tak baik jangan guna perkataan tu. Ni contoh je. Okey, maut. Hayat maut lah. Betul tak? Mati. Maut. Kini apa? 5 orang maut dalam kemalangan. Okey, maut. Bahasa Melayu juga tu. Okey? Senang tak? Mudah? Tak payah pening-pening. Sebab bahasa Melayu juga sebenarnya. Okey? Jadi kesan pun sama jugalah. Kesan suka menuntut ilmu. Cerita pasal kesan-kesan tentang ilmu. Pengetahuan. Meningkat ketakwaan kepada Allah. Bersikap jujur. Nampak tak? Lawan dengan dia. Ni hidup. Cerita pasal mengagungkan Allah. Maksudnya Allah, bila kata hayat artinya hidup, maksudnya Allah tak akan mati. Okey? Kalau patung tu, hidup tak patung tu? Kalau kita tampar dia pun, dia tak balas muka kita. Kan? Pam! Tak elok lah, jangan tampar patung orang. Berhala orang, jangan. Okey? Amsyah ada salam, Amsyah? Ada. Tengok kamu angkat tangan ke apa? Kalau ada, angkat tangan. Okey, ni dalil dia, tak apa. Akibat pun sama, senang saja baca sendiri. Perbezaan antara ilmu Allah dengan manusia pun sama. Senang saja. Ada permulaan, Allah tahu. Contoh kalau kamu dah darjah 1, kamu tak belajar lagi darjah 5 punya subjek, betul tak? Jadi kamu tak tahu. Ada permulaannya. Sentiasa benar, boleh jadi benar atau salah. Manusia boleh betul atau salah. Apa yang saya cakap ni mungkin betul. Apa saya cakap mungkin salah. Okey, sebab manusia tak lari pada kesilapan. Macam tu juga. Tidak mengetahui perkara yang akan berlaku. Itu juga Allah tahu. Tapi manusia tak, macam saya cakap tadi. Benda yang akan datang, kita tak tahu. Okey, nombor 4 dah. Saya nak terhabiskan dulu. Okey, faham Ilmu dengan hayat ni senang dah. Tak jadi masalah sepatutnya. Okey, sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Dia ada 3. Wajib, mustahil dengan harus. Harus ada 3 ingat, semua berkaitan tu. Okey, dan semua ada 4 dan lawan dia. Faham tak? Senang sahaja. Sifat wajib ni mesti ada, sifat harus ni tak boleh. Mustahil, wajib ni mesti ada, mustahil ni tak boleh ada pada Rasul. Lawankan dia sahaja. As-siddiq benar, al-kadhib dusta, pembohong. Al-amanah jujur, khianat. Tabligh menyampaikan. Kitman menyembunyikan. Betul tak? Sampaikan wahyu. Kitman ni disembunyi, disimpan wahyu tu. Salah, mana ada nabi macam tu? Al-fatana bijaksana. Lawan dia apa? Al-balada bodoh. Sorry, perkataan ni kena guna. Okey, nampak tak? Senang saja. Dia lawan dia. As-siddiq lawannya al-kadhib. Al-amanah lawannya al-khianah. At-tabligh lawannya al-kitman. Al-fatana lawannya al-balada. Nampak tak? Mudah tak? Okey, jadi pengertian Rasul ni, ni penting. Tengok. Lelaki. Pilihan Allah. Menerima wahyu. Menyampaikan wahyu. Nampak tak? Siapa? Mesti lelaki. Kalau perempuan tak boleh. Mana ada perempuan Rasul? Pilihan Allah, bukan pilihan orang kampung. Kami buat pilihan raya menunjukkan dia punya majoriti. Jadi kita pilih dia jadi Rasul. Boleh ke? Tak boleh. Allah yang pilih. Okey, dah pilih apa jadi? Allah akan bagi wahyu melalui malaikat Jibril kan tadi kita belajar. Kemudian dah dapat buat apa? Dah dapat wahyu. Kena sampaikan.
Sebab tu dipilih sebab menjadi utusan Allah. Nama pun utusan, mengutuskan surat, utus. Okey? Senang sahaja. Apa ni? Ni kena hafal. Yang tak nak kena hafal. 8 ni. Dia sebenarnya tak susah kalau kamu hafal dengan kata lawan dia. Okey. Ni dalil akli. Ni penerangan dia. Ni penerangan dia. Pengertian dia. Ini dalil dia. Ini dalil akli dia. Okey. Siapa mau masuk ni? Firas. Okey, faham Okey, kemudian sifat mustahil pula ni. Ni pun penerangan dia. Tengok sendiri. Okey, senang saja. Okey, sifat harus. Macam tadi saya kata, yang pertama wajib, kedua mustahil, ketiga harus. Sifat harus bagi Rasul adalah bersifat seperti manusia. Okey, sebab Rasul dan Nabi dipilih daripada kalangan manusia. Ada tak malaikat yang dipilih jadi Rasul? Tak ada. Manusia sahaja. Jadi kalau manusia, dia mesti ada sifat-sifat manusia yang boleh ada. Okey? Macam mana? Tapi syarat dia, tengok. Syarat dia. Tidak gariskan kalau perlu. Tidak mengurangkan kedudukan sebagai seorang Rasul. Sifat biasa bagi manusia, tapi tidak mengurangkan kemuliaan dia, kedudukan dia sebagai Rasul. Okey? Tengok dalil akli. Siapa boleh baca sendiri. Tengok. Beristeri dan berkahwin. Adakah menjadi Rasul diharamkan berkahwin? Nabi Muhammad pun ada banyak isteri. Khadijahnya, Aisyahnya, kan? Nabi Nuh pun ada. Nabi Nuh. Nabi Nuh ke? Nabi Lut. Nabi Lut, isteri dia pun kafir. Tak dengar cakap. Kan? Nabi Ibrahim ada isteri. Nabi Musa pun ada isteri. Kan? Anak kepada Nabi tak ingatlah. Anak Nabi Syuaib rasanya. Okey? Kan? Ada isteri, ada anak. Okey? Betul tak? Fatimah, anak kepada Nabi Muhammad. Kan? Adakah haram dapat anak? Adakah jika ada anak tak boleh jadi Rasul? Tak ada. Tapi adakah sebab Nabi dan Rasul adalah manusia, itu yang membezakan Nabi dengan Allah. Okey? Kita Rasul ini adalah manusia dan Allah pula adalah Tuhan. Allah tak boleh ada anak, Allah tak berkahwin. Okey, jadi Rasul sama macam manusia. Tetapi dengan berkahwin dan berada anak, adakah mengurangkan kedudukan baginda? Tak ada. Masih mulia lagi. Okey, malah kita pun kena menghormati ahli keluarga Rasul, kecuali yang kafir itulah. Okey, yang nabi-nabi yang sebelum ni. Okey. Lapar dan dahaga. Nabi Muhammad lapar ke? Lapar. Laus. Okey, Nabi Muhammad makan dan minum juga. Okey. Makan dan minum, sakit, sihat, tidur dan sebagainya. Sebab manusia. Okey. Adakah tiba-tiba jadi Rasul? Dah kebal. Okey. Kebal dari apa? Nabi Muhammad pun mati pun adalah kesan kerana kena racun. Okey. Kesihatan tu berpunca daripada tu. Okey. Nabi Muhammad sebagai manusia pun akan tua dan mati. Wafat. Kan? Sakit, Nabi Muhammad pun sakit. Okey. Ini adalah fitrah. Tulis kat situ. Besar-besar. Fitrah. Betul tak? Manusia. Sebagai manusia, secara fitrahnya, benda ni lah. Kita tak boleh lari. Betul tak? Okey. Ada soalan tak? Dah habis lah. Cukup je. Okey. Dekat 4 dah. Okey, kesimpulan. Okey, rukun iman ada 3 saja dalam tajuk UBKK. Beriman kepada kitab, yang 4 kitab tu. Beriman kepada hari kiamat, nama-nama hari kiamat ingat. Kemudian beriman kepada qada dan qadar. Apa perbezaan qada dan qadar, contoh dia. Dan juga qada ada 2 bahagian. Mu'allaq dengan mubram. Okey dah, cukup. 3 tu saja. Kemudian kita belajar pada sifat Allah dan sifat Rasul.
Sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, yang tu 4 kat situ dan 4 yang sambungannya. Okey. Kemudian sifat wajib bagi dalam sifat wajib bagi Allah tu pun ada mustahil sekali kan. Okey, kemudian sifat wajib, mustahil dan harus kepada Rasul. Dah, itu sahaja akidah untuk UPKK. Jangan peningkan diri. Okey tak? Faham? Faham. Jelas tak apa saya cerita hari ni? Jelas. Ada soalan tak? Tak. Kalau ada soalan tanya cepat. Pukul 4 lebih dah ni. Kita mula lambat 10 minit, kita habis lambat 10 minit. Okay, dah lebih 1 minit. Okay, tak apa. Saya janji. Kalau kita ambil sejam setengah, sejam setengah. Okay, boleh tak? Tak faham tanya. Okay, kita terang seperti laju je. Okay, sejam setengah kita dah cover dah. Untuk 3 tahun. Kalau aku belajar 3 tahun punya lama, kita terang 1,5 jam ni. Okay, boleh? Boleh tak? Ada soalan? Kalau tak ada, saya tutup. Saya tangguh kelas kita. Okay, kalau siapa yang ada buku nota ni, tolong buat semua aktiviti-aktiviti dalam muka surat tu. Setiap tajuk, tajuk, selepas dia ada aktiviti, buat terus, habiskan. Okay, yang tak ada tahun 5, yang tak ada buku tu, tolong beli kat Shopee. Okay, saya dah bagi link. Okay, sebab PKP tak boleh ambil kat sekolah. Melainkan Umairah saya jumpa mak dia esok. Okay, ada soalan tak? Tak ada, saya tutup. Ada. Okay, ingat sekali lagi saya nak ingatkan Syafawi daripada An-Nas sampai Al-Hafal. Okay, kat sini siapa? Amsyah, Sumaya dengan Malak. Nama risetnya kan? Nanti Ustaz akan semak kita mula minggu depan. Ustaz akan semak satu-satu. Surah, pukul 9. Okay, itu saja untuk hari ini. Jadi kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami semasa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Okay, boleh keluar.